Apabila imam dan sah yang sujud bersama bangun, maka sah yang berdiri tadi hendaklah sujud hingga mereka bersama dengan imam ketika berdiri pada rakaat yang kedua. Jadi bila sah pertama tadi, kumpulan pertama sujud, habis sujud berdirilah naik rakaat kedua. Barulah kumpulan hak berjaga tadi sujud. Bab sujud ni mata tak nampak depan. Nampak? Kumpulan kedua sujud pula. Manakala kumpulan yang pertama yang tidak sujud sama imam akan sujud bersamanya. Sah yang tidak sujud bersama imam pada rakaat pertama akan sujud bersamanya imam. Dan sah yang sujud bersama imam pada rakaat pertama menunggu hingga mereka bangun daripada sujud. Kemudian mereka hendaklah sujud hingga mereka bersama imam ketika duduk tasyahud. Lepas itu semuanya beri salam bersama dengan imam. Jadi yang naik dulu sah pertama ataupun kumpulan pertama, kumpulan kedua tadi yang tunggu dalam iktidal baru boleh sujud. Jadi dengar, jadi tengok segala makmum hak depan, kumpulan pertama naik belakang Allahu Akbar, barulah turun kumpulan yang kedua sujud pula. Kemudian buat begitulah, naik bila berdiri sama-sama tak ada masalah kerana mata tengok depan belaka. Masalah berlaku ketika sujud saja. Kemudian mereka adalah sujud sehingga mereka bersama imam ketika duduk tasyahud. Lepas itu semuanya beri salam bersama dengan imam. Lepas pada imam duduk tasyahud bersama dengan kumpulan yang pertama, maka kumpulan yang kedua pun sujud dan duduk tasyahud bersama-sama. Bila duduk tasyahud tak ada masalah kerana mata nampak depan, salam bersama. Itu cara yang pertama. Ini cara sembahyang yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam satu peperangan yang ditempuhinya, iaitu peperangan Asfan. Merupakan sunnah kepada semua keadaan yang menyerupainya. Sunnah Nabi. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa dia berkata Nabi SAW dan orang ramai telah bangun berdiri bersamalah, lalu baginda bertakbir dengan sertai oleh takbir para makmum. Kemudian sebahagian bila mereka rakaat, dan bila Nabi sujud mereka turut sujud bersama-sama. Kemudian bila Nabi bangun, mereka yang sujud bersama dengan Nabi tadi bangun, dan mereka mengawal sahabat dan mereka dan sah yang lain melakukan seumpama yang dilakukan oleh Nabi SAW sujud hingga mereka rakaat dan sujud bersama-sama dengan Nabi SAW pada rakaat yang kedua. Gitu pula sah yang sujud dengan Nabi pada rakaat yang pertama terus berdiri ketika semuanya dalam keadaan sembahyang, tapi mereka saling berkawal. Jadi kalau ketika rakaat pun begitulah. Bila rakaat yang kedua belum lagi rakaat, bila sujud yang kedua belum lagi sujud, yang telah sujud naik berdiri atau duduk tahiyat barulah boleh kumpulan yang kedua melakukan sujud. Sembahyang dalam keadaan perang dibolehkan ketinggalan daripada imam lah, tak sujud lagi. Kita tak perang, tak sembahyang dah, berderang kali. Nampak tak sembahyang, tak perang pun. Tak perang lagi. Belum berlaku peperangan tak sembahyang. Kalau perang tak tahulah. Tak perang lagi tak sembahyang dah. Bukan kata sikit Kementerian Pelajaran keluar kenyataan 51,000 murid. Tak sembahyang saja. Bakal menjadi pemimpin di masa hadapan. Pemuda di masa di hari ini, pemimpin di masa hadapan. Itu 51,000 tak sujud kepada Allah. Tu hak bilanglah. Tak ada perang-perang pun. Di akhir-akhir sekali ni, negeri yang tidak semayang ni akan diserang oleh musuh. Tuhan buat gitu tak mau. Lebanon dulu lupa pada Allah, Tuhan hancurkan dengan peperangan tak selesai. Bosnia tak semayang amal mana. Atau Serbia hancur habis. Gitu sama. Cara kedua, saya jumpa dengan pengerusi amal Malaysia. Dia cerita minggu lepas, masa lepas pada tsunami tu memang penuh sembahyang jemaah di masjid. Pasal berlaku Masjid Rahman tu orang sembunyi masa tsunami, air tak masuk dalam, air jadi terbelah dua. Jadi dia tengok belakang Allah pendek, belakang ayam kaki toto rambut masjid tembok gas, tengok sembahyang jemaah habis. Nampak? Habis sembahyang jemaah lepas pada peristiwa tsunami. Penuh belakang masjid di Aceh. Siapa ke tempat wuduk pun ada orang sembahyang. Sekarang tinggal 2-3 orang pula itu. Ada pula pasal lama dah tsunami ni. Dia ingat masa susah ni. Ni tak sembahyang pula dah. Tak sembahyang, tak lagi masjid dah. Masjid besar-besar buat 5-6 orang je lah ni. Jadi kena buat tsunami nya. Nak suruh ramai sikit sembahyang. Cara kedua iaitu ketika musuh bertebaran bukan berada dalam arah kiblat dan peperangan belum lagi tercetus, cara sembahyang yang disunatkan dalam keadaan tersebut ialah hak kedua ni,
musuh duduk di keliling, tak tahu belah mana. Yang pertama, tentera yang semayang dibahagikan kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama berdiri ke arah musuh kerana mengawal dan menjaga orang Islam, dan kumpulan kedua pergi menunaikan semayang secara jemaah bersama imam. Ini senang. Tak, kumpulan jaga tak semayang lagi, jaga dulu. Kumpulan yang tak jaga, tak tugas, semayang dulu. Yang kedua, imam semayang bersama dengan kumpulan kedua hingga selesai satu rakaat. Bila imam diri pada rakaat kedua, maka makmum taklah berniat mufarakah bercerai pada imam, dan mereka menyempurnakan rakaat kedua secara berdiri. Kemudian mereka pergi ke tempat kumpulan pertama yang sedang berjaga. Yang ketiga, kumpulan pertama yang berjaga datang pula mengikut imam. Imam sebenarnya berdiri pada rakaat yang kedua sekadar kumpulan pertama sempat berdiri bersamanya. Imam bersemayang dengan mereka pada rakaat kedua yang merupakan rakaat pertama jika dinisbahkan kepada makmum. Baik.